Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bab ma jaa innal a'mali binniyah wal hisbah wa likulli imri'in ma nawa. Bab yang ke-41. Bab ni nak terang ya datang sininya yang dibawa oleh hadis yang dibawa kayak ini tentang innal a'mal, semuanya amalan segala jenis amalan lah, amalan hati, amalan luaran, semua sekali bin niyah, bergantung sahnya tidak sahnya dia itu molek ataupun tidak moleknya ia itu bin niyah, bergantung dengan niat. Wal hisbah, dan juga pengharapan kepada pahala, mengharap pada pahala. Walikul limri'in manawa, dan setiap orang, bagi setiap orang ni mengikut apa yang dia niatkan. Mana untuk ataupun kebaikan yang akan dapat kepada satu orang, setiap perkara yang akan dapat kepada satu orang itu manawa, apa yang dia niatkan. Maksudnya amal ibadah yang dia lakukan itu, faedah yang dia akan dapat yang sesuai dengan niat dia. Mana niat dia itu ikhlas, maka dia akan dapat pahala kerana ikhlas. Tetapi kalau tidak ikhlas, maka tak ada. Dan ikhlas sudah bagi tahu dah ya. Ikhlas mesti zahir batin. Ikhlas zahir dengan batin mesti ikhlas. Mana hati yang dalam pun kena ikhlas. Iaitu ramai faham ikhlas tentu saja ya. Sebenarnya kalau ikhlas di luar pun ikhlas juga. Itu ibadah tu mesti ikhlas. Kita melaksana pun dengan secara ikhlas, ibadah pun dengan ikhlas, dan hati pun dalam kena ikhlas. Maknanya ikhlas ini bukan sekadar lillahi ta'ala khusmudah. Bahkan ibadah tu sendiri biar betul-betul sunnah, biar betul syariat Allah Ta'ala. Amal tu adalah amal yang soleh, barulah dikira betul-betulnya ikhlas. Disertakan yang dalam hati juga ikhlas pada Allah Ta'ala. Dan juga kita amal ni mesti kena harap kepada pahala. Allah Ta'ala ni dia suka kita mengharapkan dia nak bagi, mengharapkan apa yang dia nak bagi. Cuma kita tak boleh mengharapkan benda yang dia tak mau bagi, ya kan? Kita mengharapkan benda yang Allah Ta'ala sudah tetapkan nak bagi. Contohnya syurga. Contohnya syurga. Ataupun jangan kita mengharap benda yang memang dia tak akan bagi. Contohnya nak jadi Nabi. Ya Allah, aku nak jadi Nabi. Mana boleh gitu. Kita nak minta perkara yang tak patut ataupun tak layak kan. Tapi kita mengharap kepada benda yang kita boleh dapat, iaitu contoh syurga dan sebagainya. Sehingga Nabi SAW kata, kalau kamu nak syurga, kamu minta Firdaus. Mintalah Firdaus. Mana mintalah syurga Firdaus, syurga yang tingkat yang tertinggi sekali. Minta yang tu. Maka hisbah, niyah ini penting. Sebab sebahagian ulama ni, di kalangan ulama tasawuf, ulama sufi ni, yang tidak faham konsep hisbah. Dia tak faham konsep hisbah. Sebab tu kadang-kadang kita belajar kitab tasawuf ni, makin lama makin jauh. Makin lama makin jauh dengan Islam yang sebenar. Sebab tu bahaya kitab tasawuf. Kecuali kitab-kitab tasawuf yang sesuai dengan syariat. Kita bukan kata semua kitab tasawuf, tapi ada sebahagian kitab-kitab tasawuf tu, bila kita belajar kitab tu, menyebabkan kita makin jauh dengan Allah Ta'ala, makin jauh daripada kebenaran. Dekatnya dengan apa? Dekat dengan benda kebatilan. Tu yang dekat. Sepatutnya kalau orang belajar tasawuf ni tak buat dah bidah, tak buat dah syirik. Sepatutnya. Sebab dia mencari pada kesucian kan. Kalau mencari pada kesucian, benda-benda ke arah dosa sikit ataupun ada kaitan dosa ni, mesti dia tak kena buat dah. Dia tak buat dah sepatutnya. Tapi bila kita tengok zaman sekarang di Malaysia kita ni, orang yang belajar tasawuf tu yang makin kuat yang buat bidah. Nama terbalik. Sepatutnya belajar tasawuf semakin tak buat. Semakin tak buat, semakin dia suci. Sebab tu golongan ahli tasawuf dia kata dia nak menyuci jiwa.
Kalau dia betul-betul nak menyuci jiwa, jangan sekadar menyuci jiwa, dia kena menyuci juga ibadah tu. Mana ibadah tu kena suci daripada segala anasir-anasir, bentuk bid'ah ke, bentuk syirik ke, bentuk maksiat ke, jangan bagi ada. Kalaulah dia betulnya ikutnya cara sufi sungguh, itulah makna sufi. Dan konsep ni juga dibawa oleh Kristian kan. Kristian ni konsep rahbaniyah, konsep sufi. Konsep sufi gini pun golongan Kristian pun sudah buat. Tapi kalau dia buat dengan secara sebenar, bagus. Tapi kalau dia buat hak melanggar syariat, tak bagus. Contoh konsep rahbaniyah, dia tak kahwin, duduk dalam gereja, tak keluar-keluar. Jadi konsep-konsep gini ni kena tolak lah. Kenanya hak ibadah yang dia buat banyak tu bagus dah, tapi janganlah sampai melanggar perkara yang lain pula. Mana cara lagu tu, konsep tu tak betul lah. Jadi kalau kita tengok pada puak-puak tasawuf ni, kadang-kadang keadaan mereka tu seumpamanya dengan puak-puak rahbani. Rahib kita panggil rahib puak-puak rahib ni. Yang mana mereka ni orang-orang yang betul-betul ikhlas dah jenis tak mahu dah dunia apa semua pun, dia tak mahu belaka dah. Bagus dah kalau kira-kira zuhud dia tu, warak dia pun kira okey dah. Tapi tidak warak yang sebenar, tidak zuhud yang secara sebenar. Kerana dia tidak ikut cara yang Allah Ta'ala buat. Sebab tu dia panggil ibtada'u. Rahbaniyah ni, mereka ni ibtada'u. Mak kata benar, mereka ni buat benda yang tidak ditetapkan fardu ke atas mereka pun, tapi mereka tu ada-adakan. Jadi ada-adakan benda bid'ah gini ni sudah dilakukan oleh Kristian. Janganlah kita ikut jejak langkah Kristian dengan ikut cara sufi gini. Kalau nak betul-betul sufi, biarlah sufi bentuk kita makna kembali pada makna sufi tu sendiri. Sufi dengan makna bersih, bersih suci. Jadi kalau bersih suci dengan makna bersih suci yang sebenar, mana bersih sucinya amalan kita dengan sunnah, dengan tidak adanya amalan betul syirik, tidak ada amalan yang melanggar syariat. Jadi tidak ada benda-benda tu, barulah betul-betul sufi. Kalau nak ikut sufi sangat, dan hati pun mestilah betul-betul sufi sungguh. Ni kita buat bid'ah tapi kita kata ikhlas. Mana mungkin benda tu ikhlas kalau benda tu bid'ah. Kalau benda tu yang tidak bersihnya daripada sunnah, maka tu kita tak panggil ikhlas. Sebab sunnah dengan bid'ah ni tidak boleh dicampur bersama. Dan tak mungkin boleh bergabung bersama. Tidak mungkin dia akan boleh digabungkan bersama, kerana dia tu langit dengan bumi jarak dia. Timur dengan barat jarak dia. Timur tidak akan bergabung dengan barat. Barat tidak akan bertemu dengan timur. Sebab dia tu duduk di timur adalah di timur, barat adalah duduk di barat, utara adalah duduk di utara, selatan duduk di selatan. Dia ada tempat dia masing-masing. Begitu juga langit dan juga bumi pun dia ada tempat dia. Langit bukan di bumi, bumi bukan di langit. Sebab dia tempat dia tu tempat yang lain-lain. Begitu juga bid'ah dengan sunnah. Bid'ah di tempat dia, sunnah di tempat dia. Tidak boleh digabungkan. Benda ni tak mungkin boleh digabungkan. Kalau digabungkan dia rosak. Jika kita gabung yang juga tu bukan agama tu. Maka kalau cara konsep yang dia buat dia tu adalah konsep tolak. Dia tolak hak luar ni, dia tak jaga. Dia jaga hak kononnya di dalam hati saja. Bahkan hak dalam hati pula kadang-kadang pada tahap melampau. Kita tak mahu pada syurga, kita tak mahu pada pahala, tak mahu buat tu, tak mahu ni. Nak apa gitu? Kalau orang yang beriman gini, orang yang terbaik. Padahal Nabi SAW janji-janjikan benda-benda nikmat. Dalam Al-Quran pun dijanji-janjikan benda nikmat kepada orang yang beriman. Janjikan apa tu? Benda tu kalau tak mahu orang tu, tak mahu orang suka. Sebab tu dalam ayat Quran ada sebut wabasyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang mukmin, kerana mereka itu akan gembiranya dengan berita yang mereka harap-harapkan. Kadang-kadang ni kita tak dapat lagi pun, paling kurang kita dengan berita pun sudah ada. Maka ni dia panggil hisbah, kena adanya pengharapan kepada bolehnya hak benda Allah Ta'ala janjikan. Jadi ini adalah cara yang kita nak harap gini ni, inilah orang yang betul-betul beriman.
Orang nak bagi, Allah Ta'ala nak bagi, kita macam ikutlah nak bagi, tak mau bagi pun tak apa. Tak boleh gitu. Kerana Allah Ta'ala ni kita betul-betul kena harap. Betul-betul harapan ke Allah Ta'ala ni kena tinggi. Kita harap pada benda yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita benda yang gembira tu, memang kita harap-harapkan. Benda yang kita harap-harapkan, bukan kita tak dapat apa, tak apa. Kita tak mau gitu. Sebab gitu adalah konsep orang yang melupai Allah Ta'ala. Orang yang lupa pada Allah Ta'ala, orang yang tak ingat pada Allah Ta'ala janjikan tu. Jadi kita nak yang apa? Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku sudah yakinnya akan bertemu dengan Allah Ta'ala esok ni, hari ni. Sehingga dia katakan, umqra'u kitabiyah. Ni tunjuk. Ni mari kelih tengok. Mari tengok semua buku catatan amalan aku ni. Baca sendiri tengok. Hebatnya buku catatan amalan kita. Masa tu kita nak bangga amalan ni, bangga mana? Kita bangga di akhirat. Jangan bangga ni. Kalau bangga ni, rosak kalau kita bangga ni. Kita banggakan bila? Bangga bila kita sudah berjaya kan? Peperiksaan sudah berjaya. Kita poyak daripada orang apa? Aku dapat berapa A apa semua tu. Kena royak. Jadi Allah Ta'ala sudah gambarkan benda ni akan berlakunya mana? Di akhirat esok bila kita dapat buku catatan amalan tu, kita akan sebut yang gitu. Umqra'u kitabiyah. Mari sini bacalah kitab aku ni. Baca buku kitab hisab aku ni, amalan aku ni, mari tengok baca. Sehingga dia kata inni zanantu an mulaqin hisabi, aku sudah yakin aku akan bertemu hari ni. Benda yang diharap-harapkan, benda yang diharap-harapkan dah kini. Dia bukan kata benda tak tahu. Orang Islam ni, dia orang mukmin ni, dia tahu. Benda yang dia buat ni lah dia harap-harapkan. Benda ni lah dia yakini dalam hidup dia. Bukan benda yang dia tak tahu. Mungkin molek, mungkin tak molek, tak tahu. Bukan gitu. Jadi sebab itulah niyah dan juga hisbah ni satu perkara penting dalam amal ibadah kita tu. Itu kita jaga. Sebab sini ni akhir sekali ni banyaknya Imam Bukhari sentuh pada perkara-perkara nak membersihkan iman kita, nak mengelokkan, mencomelkan, mensempurnakan iman kita. Fadakhala fihi al-iman wal-wudu' was-salat was-zakat wal-hajj was-sawm wal-ahkam. Wa qala Allah Ta'ala, "Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi 'ala niyyatihi nafaqatur rajul 'ala ahlihi yahtasibuha sadaqatun." Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Walakin jihadun wa niyyah." Maka Imam Bukhari berkatanya, maka bab ni sebenarnya kali bila kita rujuk balik, memahami balik bab yang sudah lepas, itu iman ni masuk di dalamnya. Itu bab-bab iman ini masuk di dalam bab-bab yang sebelum padanya. Mana sebelum bab-bab sebelum pada ni menerangkan kata iman ni macam mana, iaitu ibadah-ibadah yang kita buat, ibadah luar itu sebenarnya kali merujuk kepada iman. Sebab iman itu adalah qaulun wa fi'lun, seperti mana awal dalam kitabul iman sudah diberitahu. Maka sebab itulah Imam Bukhari kata wal wudu was salatu was zakatu wal hajj was saum wal ahkam. Itu masuknya semua sekali, masuknya solat pun masuk, wuduk pun masuk, solat pun masuk, zakat pun masuk, haji pun masuk, puasa pun masuk, dan segala jenis hukum hakam.
Sehingga ke pembahagian ghanimah 1/5 diserahkan kepada ketua pun, diserahkan kepada kerajaan pun termasuk. Mana disuruh kepada Allah Ta'ala Rasul pun, ya, hatta ghanimah 1/5 diserahkan tu pun sudah termasuk. Dan bermacam jenisnya hukum hakam. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pernah berkatanya di dalam ayat Qurannya, qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Qul, katakanlah ya Muhammad, semua sekali amalan yang dia amalkan ala syakilatihi, semua orang yang beramal ni, dia beramal mengikut bentuk dia, keadaan dia, tariqah dia, cara dia. Sebab semua amalan ni dia mesti ada cara-cara dia, tertib dia, rukun dia, apa saja yang berkaitan dengan dia. Dia tidak akan jadinya boleh buat tu buat saja, cara tak tahu nak buat mana boleh. Kadang-kadang orang kata nak buat bid'ah. Okey, benda tu bid'ah tu boleh buat. Sebenarnya kalau benda tu betulnya sunnah lah, benda tu hasanah lah, maka mestilah ada cara-cara dia. Cara dia tu kena ada. Kalau lah kita nak kirimkan pahala pahala baca Quran kepada orang mati, Nabi kena ajar juga cara dia. Cara macam mana? Adakah kirim gitu kita kata, okey, kirimlah. Macam mana kirim? Niat dah. Ataupun kita lafaz niat kau. Sengaja aku mengirimkan pahala-pahala aku sebelum pada ni yang sudah di dalam bank aku ni, kirim ke, transfer ke banknya orang tu. Ataupun macam-macam mana cara dia, ada cara dia. Kena bersalat dulu ke, kena duduk dalam keadaan macam mana ke, kena berada di masjid dulu ke, ataupun kena pergi kubur ke, cara dia mesti kena ada cara dia. Cara dia macam mana? Kena pergi kubur. Nabi kata, okey, kamu nak kira pahala, kamu pergi kubur. Lepas pergi kubur, kamu pun akad lah. Kamu pun bagi tahulah lafaz tu kan macam kita nak bagi zakat pada orang. Kau orang mesti kita kena pergi jumpa dengan orang tu. Jadi kita nak bagi macam mana? Kita nak bagi, kena pergi kubur. Okey, contoh pergi kubur. Maka kita pun pergi kubur. Lepas pergi kubur, mestilah ada cara dia. Macam mana pula pergi kubur? Kita kena gali dulu ke? Atau kena buat macam mana? Kena duduk di kepala dia ke? Duduk di kaki dia ke? Duduk di kawasan mana untuk kita nak serahkan, kita nak bahagi, nak serah tu kena ada cara dia. Lepas tu cara dia macam mana? Kena baca apa? Kena lafaz apa? Mesti kena ada tertib dia, susunan dia dengan cara-cara dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bukan sekadar saja kata boleh buat. Kalau boleh buat, cara dia macam mana? Tu masalah dia tu, cara dia nak buat. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata, kul, semua sekali amalan ni dia ada cara bentuk dia, kaedah dia yang tersendiri untuk buat. Bukan main kata solat. Macam mana solat? Ikut mu cara nak solat macam mana? Bukan gitu. Kita kena ikut cara seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar buat. Nabi buat gitu, cara solat gitu, maka kita buat cara gitu. Bukan dengan kita buat tu cara solat tu ikut cara kita. Ikut cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Begitu juga kalau kita nak sampai ke kepala pahala kepada orang mati, maka kita kena ada tertib dia. Dan kita tengok pun mereka ada ke tertib yang reka-reka. Ila hadratin Nabi lah apalah semua kan. Lepas tu duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan cara dia apa semua sekali. Lah kali pun dengan baca qul a'udzu falaq, baca surah Fatihah, baca ayat kursi, baca paku lah apa semua 3-4 kali. Kemudian tu lepas tu akad doa lah kepada semua sekali. Dia ada cara-cara dia. Cara gitunya siapa aja? Soalan. Gitu ke cara? Cara gitu siapa aja? Kalau betulnya cara Nabi, bila Nabi ajar? Kena baca gini dengan kaedah-kaedah dia yang dia ajar. Begitu juga dengan cara talqin. Hei si pula kecek Melayu pula tu. Dengan kecek pula Melayu ataupun kecek Arab kecek Arab ke. Hak dia bagi tahu. Kemudian pula soalan-soalan hak ditanya pun ada soalan hak tak dijawab kan. Seperti mana dalam hadis ada sebutnya, ketika di dalam kubur pastinya soalan ni akan ditanya. Ramai orang tak tahu hadis ni yang akan ditanya. Orang ramai dia ingat marobuka tu kan hak akan ditanya. Antara hak penting hak ditanya yang masa di alam kubur
Malaikat tanya, ni siapa? Ni siapa? Tu saja soalan dia. Ni siapa? Mu tahu tak dia ni siapa? Dia tu adalah Nabi Muhammad. Ni siapa? Dan bila masa kita jumpa Nabi Muhammad? Bila masa kita jumpa Nabi Muhammad? Kita akan boleh jawab kalau kita ikut sunnah Nabi. Kita boleh jawab jika kita ikut sunnah Nabi, barulah kita boleh jawab. Kalau kita tak ikut sunnah Nabi, tak boleh jawab. Sehingga dalam hadis ada sebut, kalau yang tak ikut sunnah Nabi, dia akan jawab, aku ikut ramai-ramai. Orang kata ramai-ramai. Orang ramai kata gitu, aku pun kata gitu. Maka selepas pada tu dia pun dihimpun, diberi azab di dalam kubur. Dan soalan ni takkan boleh ditalqin kan? Nak talqin apa? Soalan ni tak boleh nak jawab. Orang Arab sendiri, dia pernah jumpa Nabi pun tak boleh jawab. Kan kalau soalan ni orang pernah jumpa Nabi, kan kira mudah lah nak jawab. Tapi kenapa benda ni, benda yang sama ni Nabi kata pada sahabat? Maksudnya orang yang ada sampai Nabi sekalipun, dia pernah lihat Nabi sekalipun, dia tak kenal Nabi. Dia tak kenal, dia tak boleh jawab tu siapa. Dia akan jawabnya jawapan lain. Aku dengar kata-kata orang, aku buat seperti mana orang-orang kata. Aku berkata, aku berpendapat seperti mana pendapat orang ramai-ramai. Dan kalau hak ramai-ramai, kufur. Tu bahaya. Itu panggil akidah ramai-ramai. Akidah jemu'. Jemu' ramai-ramai. Ramai orang buat gitu, kita pun buat gitu. Dia ingat, bila ramai buat gitu, Allah Ta'ala pun jadi tak tergamak lah. Sebab ramai orang jahat. Dia kira Allah Ta'ala tak tergamak. Dan ramai ni tak lebar saja ni. Tak lebar. Ustaz-ustaz pun ada ni. Mengaji situ, pada mengaji sini, pada macam-macam. Tempat pengaji, CJ tak sekira lah. CJ ke apa, ada. Jadi Allah Ta'ala pun tak tergamak. Kerana ikut pendapat ramai. Ikut pendapat ramai-ramai. Bukan betul-betulnya ikut hak daripada Nabi SAW. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Hak ni hak paling bahaya sekali. Hak di alam kubur ni, hak ni tak akan boleh ditalqinkan. Yang ada adalah hadis hanya Nabi SAW kata, hendaklah kamu doakan tasbih kepada si mati. Doakan tasbih. Doakan tasbih di mana? Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu. Itu saja doanya. Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, berilah kukuhnya dia. Kukuh pendirian dia seperti mana hak di dunia ni kukuh. Kalau dunia ni tak kukuh, nak kukuh macam mana dia akhirat? Siapa boleh bagi kukuh? Tsabbit ni hanyalah betul hak dijaga dah masa atas dunia. Kita hanya boleh tolong doa lah. Harap-harap kalau ada juga dia tu beriman, mudah-mudahannya selamat. Tu ya. Sebab itu je. Tu. Ya, doa selepas pada kita tanya, yang paling pentingnya tu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit. Iyalah, masuklah sekalinya tu. Tapi yang paling penting ni lah, maksud yang paling penting. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma tsabbit. Tsabbit. Seperti mana kita doa kan? Tsabbit qalbi ala dinik. Tu lah. Kukuhkan. Yang ni kita kukuhkan dia dalam kubur tu pula. Soalan dia tak betul lah yang dia talqin kan? Lah, tu masalah dia. Kalau soalan tu soalan, kita tengok soalan pula. Soalan dalam hadis lain, dia soalan lain. Jadi kalau soalan lain, benar soalan tu kalau kira-kira tu, sepatutnya kalau kamu tengok ada orang tu, sepatutnya kamu kena kata itulah Muhammad. Nak jawab macam mana gitu. Sebab jawab tu amal kita, bukan mulut kita. Bukan mulut kita jawabnya. Tubuh badan kita semua sekali yang jawab. Talqin tu tak ada siapa dengan talqin. Talqin ni maknanya, talqin tu ada sebenarnya talqin. Talqin dengan mana? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Dalam hadis ada sebut, hendaklah kamu talqinkan kepada orang nak mati tu la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang nak mati. Nak mati tu yang paling pentingnya kita talqinnya la ilaha illallah. Tu yang paling penting. Bukannya
kita talqin orang selepas mati, sebab selepas mati tak ada guna dah kalimah la ilaha illallah. Tapi orang ni dia akan talqinkan juga la ilaha illallah. Kan tahlil tu makna talqinkan la ilaha illallah lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah pada si mati. Tak akan boleh kesal dah. Sebab kesal tu hanya dapat kesal tu kalau dia tu masih hidup. Bila mati sudah terputus. Dalam hadis yang sahih ada disebut dah sudah terputusnya amal kan. Melainkan 3 perkara. Tu sudah jelas dah hadis tu. Mana terputus tak boleh nak buat apa. Wa alaysal insani illa ma sa'a wa la taziru waziratun wizra ukhra. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ni ayat-ayat yang jelas ayat. Laha ma kasabat, dia akan dapat benda yang dia buat. 'Alaiha maktasabat, atas dia nya beban dosa azab pun akan kena pun mengikut apa yang dia buat. Kalau kita kata boleh sampai ke pahala, mana boleh sampai ke dosa juga. Jangan kata pahala saja. Dosa lah sebenarnya. Dosa kita ni, kita anak dia mati pok kita. Takkan kita tak dosa. Kita kata dosa ni terserah pok kita dululah. Kiri lah. Kiri dosa dah pula ya. Apa kita nak kiri tu? Dosa kiri siapa ke? Kiri kau kafir kau? Kiri kau kafir kan? Orang tu mati kafir dah. Dan dia mati kafir, kita pun ya Allah, dosa-dosa aku semua sekali tu mungkin lah ke hak si kafir tu. Si kafir memang neraka pun. memang neraka pun. Dia hidup di situ lah semua. Kalau nak kira kan, jangan kena kira semua lah boleh. Kalau kita kata boleh, jadi boleh semua. Adakah gitu? Boleh. Tak boleh gitu. Kalau kata boleh, kita duduk nampak benda baik ya boleh kira. Benda buruk tak boleh kira. Kalau kata boleh kira, mana boleh kira semua. Sebab itulah yang kira ni hanya benda-benda yang tertentu saja boleh kira. Itu bentuk amalan apa? Amalan maliyah saja boleh kira. Amalan berbentuk harta ya. Ni orang ni kena kuh harta tu dia kira nak bagi tehoh lah. Tehoh harta yang kena kuh. Jadi dia buat tehoh. Gitu. Dia buat bubur-bubur sikit, buat lasa sikit. Okey lah orang mari ramah. Kan? Seh lah boleh. Seh lah seorang tu boleh berapa-berapa ya dia bagi ya. Lepas tu hak lain tu. Tu lah dia nak cimat duit dia ya. Dia tak mau keluar duit beribu-ribu untuk buat wakaf tu kau nak bagi untuk sedekah jariah mak ayah dia hak mati tu dia tak. Tu dia tak seh lah tu. Dia naknya hak macam teh lah sendiri. Tak habis duit. Sedekah ada bentuk infak. Itu dia panggil sedekah jariah. Sedekah jariah ni utama sekali ya bila kita boleh harta pusaka tu. Bila kita dapat harta pusaka tu, kalau dia tak ada, kalau dia tak ada wasiat, kita sebagai anak, contohlah anak yang mati tu mak ayah kita. Kita sebagai anak, kita kata okeylah, kita nak guna semua pun, kalau yang sikit tak terasa mana pun sikit. Kalau banyak, maknanya lebih kan. Kalau banyak lebih. Jadi apa kata kita ambil sebahagian, 1/5 kau 1/berapa kau kita ambil, maka jangan lebih 1/3 lah. Kita ambil yang bahagian tertentu tu, kita pakai adik-beradik, ni buat untuk kebajikan mak ayah. Kebajikan mak ayah, ia si mati tu. Yang paling pentingnya si mati tu. Duit yang sama. Dulu dia nampak kedekut sangat. Okey, tak apalah, dia mati kita ambil itu. Kita ambil duit dia tu, kita bagikan. Tapi ahli waris ni dia semua nak berebut harta tu nak berebut ya. Maka dia tak kena bagi. Nak bagi apa? Dia akan jadi kurang pahala dia. Dia akan jadi kurang pahala dia. Maka dia pun kira buat yang kecil-kecil dia sudah lah. Macam tehah ke apa sudah sampai dah. Apa? Cukup dah. Tehah pun banyak dah pahala. Sebab tu yang kata boleh sampai ke pahala Fatihah ke apa semua tu, sebenarnya kali sampai ke selain pada Fatihah pun boleh juga. Antara yang lainnya kita boleh kirakan pahala solat. Sebab itulah di setengah-setengah tempat di Kelantan tu dia ada dipanggil solat teman. Solat teman. Solat teman ni semata-mata kita buat tu untuk kirim pahala solat tu kepada si mati. Dia panggil solat teman. Kalau nak buat solat teman, buat hari-hari dah senang kan? Buat hari-hari. Setiap Jumaat kau gambar, main kita hari ramai-ramai ni, kita buat amal jariah sikit hari ni. Apa?
amal jariah kita buat solat teman untuk orang-orang kita yang sudah mati dah. Tak payah bayar upah ke apa, free. Kita pakat-pakat buat untuk masing-masing. Keluarga masing-masing pun ramai dah mati. Free lah kita buat. Tak ada majlis makan apa semua pakat buat. Kalau kira-kira sepatut buat gitulah. Tapi ada siapa yang buat? Tak buat. Bahkan benda tu tidak disyariatkan pun. Sebab tu orang yang mengatakan sampai pahala Fatihah, sebenarnya dia sudah mengatakan sampai pahala solat. Sebab tu dia dalam pembahasan bab ulama yang mengatakan sampai pahala Fatihah dan sebagainya tu, pahala bacaan disampai kepada si mati ni, mana sampai pahala. Sebenarnya dia sudah mengatakan juga apa saja bentuk amalan badaniah yang lain. Itu amalan badaniah yang lain, antaranya solat, puasa. Puasa ada juga hadis. Tapi kalau solat tak ada hadis. Solat. Dan solat cari-cari orang buat. Yang paling ramai pun Fatihah ya, sebab solat tu malas dah. Solat lagi malas nak buat. Kalau dia rajin pun dia buat solat hajat ya. Kalau dia rajin, tu pun tak susah nak. Ada rasa susah nak, ada rasa perlu berhajat pada Allah Taala. Mana nak panggil untuk lebar mana hari ni, untuk hajat kita hari ni, ada masalah besar kita hari ni. Sepatutnya bila dia susah tu, dia minta kepada Allah Taala, ya Allah aku susah ni, minta dia. Itu yang sepatutnya. Sambung yang kullu ya'malu ala syaklihi, semua ni beramal mengikut bentuk dia masing-masing. Dari sininya ada sebutnya Imam Bukhari mentafsirkan ayat ni dengan makna ala niyyatihi, mengikut niat dia. Tu antara tafsir dengan contoh dia bagi. Ni Imam Bukhari dia ambil kaedah mentafsir dengan contoh. Tafsir Quran ni kadang-kadang kita boleh mentafsirkan dengan makna umum dia. Satu lagi kita boleh tafsirkan dengan makna contoh. Contohnya adalah benda khusus maknanya. Benda khusus tak semestinya yang khusus tu saja makna syaklihi, bahkan itu antara perkara-perkara yang termasuk dalam bab syakilatihi. Sebab syakilatihi ini umum. Jadi antara yang khusus dia niat. Antara yang khususnya niat. Bukanlah dia tu syakilatihi itu dengan makna niat semata-mata dah. Itu contoh saja. Dalam Quran pun banyak ya. Dalam Quran tak semestinya ditafsirkan itu adalah bentuk umum, bentuk khusus yang mana tidak ada dah lagi yang lain. Bahkan kadang-kadang dalam Quran ni banyaknya dengan makna umum saja. Jadi bila makna umum, benda-benda yang khusus itu sebenarnya adalah sebagai contoh. Contoh. Nafaqatul rajul ala ahlihi, ni juga contoh. Ni dia bagi tahu contoh juga. Nafaqatul rajul ala ahlihi, iaitu nafkahnya satu orang suami kepada isteri dia, yahtasibu sedekah. Dia mengharapkan sedekah. Dia mengharapkan dengan hak dia bagi itu dapatnya apa? Dapatnya sedekah. Dapatnya pahala sedekah. Mana hak ni seperti mana dalam hadis Nabi lah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu tentang nafkah-nafkah yang kita bagi pada perempuan pun dianggap sedekah. Bahkan kita tasbih pun dipanggil sedekah. Tahlil pun sedekah, tahmid pun sedekah. Kita ucap alhamdulillah pun sedekah. La ilaha illallah pun sedekah. Allahu akbar pun sedekah. Subhanallah pun sebenarnya sedekah. Dan ini juga termasuknya sedekah. Mana hak kita buat baik kepada isteri kita pun sedekah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapinya jihad ataupun kecualinya jihad dan juga niyyah. Walakin situ dengan mana kecuali lah, paling mudah untuk faham. Itu kecuali jihad dan juga niyyah. Itu hijrah tidak ada lagi, yang adanya jihad dan juga niyyah. Hadis dia.
Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim an Alqamah ibn Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah. Ini hadis yang sama yang sebelum pada ni. Qala, dia berkatanya akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik an Yahya bin Sa'id, daripada Yahya bin Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim, daripada Muhammad bin Ibrahim an Alqamah bin Waqqas, daripada Alqamah bin Waqqas an Umar, daripada Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah. Amalan ini bergantung dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiapnya orang mendapat apa yang dia niatkan. Faman kan hijratuhu, maka contohnya bagi siapa yang hijrah dia tu kerana Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, fa hijratuhu, maka yang dia dapat pun hijrah dia tu kepada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya, bagi siapa yang hijrah dia tu kerana dunia, yusibuha, yang dia inginkan itu, maka dia akan dapat pun qada itulah juga. Awi mura'atin yatazawwajuha, ataupun perempuan yang dia ingin nikahi pun, maka dia akan dapat pun apa yang dia niatkan itu saja. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ma hajara ilaihi, dan maka hijrahnya itu bergantung dengan apa yang dia niat hijrahnya ke situ. Kalau dia niat tu kerana Allah Ta'ala dan Rasul, maka dia dapat pahala. Kalau dia bukan niat kerana Allah Ta'ala dan Rasul, maka dia tak dapat. Hadis ni hadis sama dengan sebelum lah. Maka sini sesuai dengan makna niat, seperti mana Imam Bukhari bagi tahu tadi tu terjematul bab. Wa bi qala hadatsana Hajjaj ibn Minhal qala hadatsana Syu'bah qala akhbarani Adi ibn Thabit qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi yahtasibuha fa hiya lahu sadaqah. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari-nya, telah berkatanya Al-Bukhari-nya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Hajjaj bin Al-Minhal sini dia Abu Muhammad Al-Anmati. Dia meninggal pada tahunnya 217 atau 216, mati di Basrah. Qala, dia berkatanya haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ni kita jumpa banyak dah, iaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Qala, dia berkatanya akhbarani Adi bin Thabit, telah menceritakan kepada akunya Adi bin Thabit Al-Ansari. Qala, dia berkatanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengarnya sami'tu Abdullah bin Yazid, aku telah mendengarnya Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid sini Abdullah bin Yazid bin Husain Al-Ansari. Dia mati pada zamannya Ibn Zubair. An Abi Mas'ud, daripada Abi Mas'ud sini Uqbah bin Amrin, nama dia Uqbah bin Amrin bin Tha'labah Al-Ansari. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkatanya idza anfaqa ar-rajul ala ahlihi, bila satu orang suami itu memberi nafkah kepada isteri dia ataupun ahli keluarga dia, yahtasibuha, ya dia harapkan pahala daripada pemberian dia itu, nafkah yang dia berikan itu, fahiya lahu sadaqatun, maka dia akan dapatnya pahala sedekah.
ni betul mana mudahnya satu orang suami nak buat pahala. Satu orang suami itu nak buat pahala. Apa saja yang dia buat baik kepada isteri dia, dia dapat pahala. Sehingga dalam hadis ada sebut walaupun kemaluan. Dalam hadis itu ada sebut kemaluan. Sehingga sahabat pun tanya, adakah benda gitu pun boleh pahala? Nabi SAW itu pun boleh pahala. Dan pahala itu pahala sedekah. Lanjutkan kepada hadis hak tasbih pun sedekah, tahlil pun sedekah, tahmid pun sedekah, benda gitu. Dalam hadis lain pula ada sebutnya, sehingga kamu suapkan makanan ke dalam mulut isteri kamu pun boleh pahala. Jadi semua benda-benda yang baik yang kita buat kepada isteri kita dapat pahalanya sedekah, dapat pahala sedekah. Jadi ya ditekan ke sininya, hak paling penting sekalinya sini yahtasibuha, mengharap kepada pahala. Mengharap kepada pahala. Mengharap kepada pahala yang kita buat. Kalau kita buat sesuatu tu, niat kita tu tak mengharap pada benda. Kalau tidak berharap pada kebaikan tu, tak boleh pahala. Mana kena ada niat, kena ada harap. Benda tu untuk dapat pahala, dapat bahagia kita di akhirat kelak. Kena ada niat tu barulah dapat pahala. Kalau tak ada niat tu tak dapat. Kenapa? Biasa saja. Maka perbezaan yang sini adalah perbezaan di niat saja. Mana kalau tak ada niat, serupa dengan ramai-ramai. Kadang-kadang contohnya makan dengan niat yang baik dapat pahala. Niat yang tak baik, niat yang tak ada niat, tak ada pahala. Niat yang baik, contoh kita makan kerana ibadah, kerana kita nak buat ibadah. Dengan makan ni aku kenyang, dengan kenyang ni aku nak mengaji ke, nak mengajar ke, nak buat ibadah ke, maka dengan asbab niat tu boleh. Tapi kadang-kadang orang tu makan tu kerana esok nak sehat, nak kerja boleh esok. Jadi dia kerja tu untuk apa? Untuk makan. Makan tu semua sekali untuk apa? Untuk kerja. Kerja tu apa? Kerja untuk makan. Makan tu untuk kerja. Jadi dia tu matlamat hidup dia nya kerja untuk makan, makan untuk kerja. Tu yang matlamat kita kerja. Tapi hak naknya kita makan ke, kita kerja ke, apa ke, semua sekali tu kerana Allah. Kerana Allah tu boleh gear kita tu kerana tu. Barulah kita makan ke, kita buat ke, walaupun tidur kita pun jadi ibadah. Tidur kita pun jadi ibadah. Kita tidur ni apa? Sebab aku nak bangun pagi esok nak solat subuh berjemaah. Maka dengan niat kita nak bangun solat subuh berjemaah tu, niat tu Allah Ta'ala buat kira. Tidur kita tu tidur ibadah. Tapi kalau kita tidur tu tidur apa? Tidur tu nak bangun esok, nak kerja esok. Boleh pahala? Tak boleh pahala. Rugilah tidur kita. Tidur kita tu tak jadi pahala. Tidur kita hanya merehatkan tubuh kita saja, tu ya. Merehatkan tubuh kita nak kerja esok pula. Tidur kenapa? Tidur kerana kerja. Kerja letih apa semua nak tidur. Mana kerja. Kalau dia buat gitu, dia jadi macam lembu lah. Lembu gitu Lembu dia makan, dia tidur. Makan, tidur. Dia kerja lagi cari makan pula. Makan. Kadang-kadang bila makan tu dia berok. Makan, berok, kecing, tidur. Makan, berok, kecing, tidur. Itulah hari-hari dia buat. Kalau manusia buat gitu, dia seumpamanya binatang. Sebab tu dalam ayat Quran ada sebut ulaika kal an'am, mereka ni serupa binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka tu lebih sesat daripada binatang ternak. Sebab binatang ternak tak ada akal. Kita ada akal ni sepatutnya kena lain sikit daripada binatang ternak. Dan binatang ternak ni kadang-kadang kita elok-elok dia tu boleh masuk juga kandang. Boleh elok-elok dia tu tak masuklah kawasan-kawasan larangan tu. Kawasan-kawasan yang kita tak bagi masuk. Manusia ni kadang-kadang tak ada undang-undang dah benda tu. Elok kan apa? Tak ada undang-undang, dia buat. Benda yang larang itulah dia buat. Benda yang suruh itulah dia tak buat. Benda begitu manusia. Jadi ni betul. Yang paling penting sekali adalah niat kita. Dengan niat itulah dapat membezakan kita ni sebagai manusia sejati yang hidup atas dunia ni sebagai khalifah Allah Ta'ala di muka bumi,
ataupun kita ni sebagai manusia yang umpama seperti mana binatang yang lain-lain. Tidak, tak ada beza kita. Maksudnya bila kita nak bertahlil ke bertasbih, kita mesti nakkan juga Tak dapat pahala. Tapi kadang-kadang disalahguna lah. Buat maulud Nabi nak dapat pahala. Tak boleh kan. Dia kena amal tu mesti sunnah. Amal sunnah, niat pula bagus. Niat bagus, amal pun amal sunnah, barulah dapat pahala yang dikhendaki. Yang ada fadilah. Yang ada fadilah baru kita akan dapat. Kalau tidak, sekadar niat saja gitu je lah. Dalam bersolat, kalau kita nak semoga solat kita ni berharap dapat pahala. Dapat berharap pada pahala. Bukan niat. Lepas tu kadang-kadang hadis-hadis yang cerita tentang fadilat-fadilat ni kadang-kadang kita kena ingat supaya semangat kita tu nak pada pahala tu baru kita dapat. Semangat kita tu. Contoh la ilaha la haula wala quwata illa billah kan. Dia tu betul khazanah di kita akan dapat khazanah di dalam syurga kan. La haula wala quwata illa billah. Jadi khazanah tu mana apa? Harta. Kita dapat harta pula di dalam syurga. Harta pula. Khazanah-khazanah ni harta segala jenis harta. Harta yang keluar zakat ataupun harta yang tidak keluar zakat dipanggil khazanah. Orang Arab panggil khazanah. Antara hal kita nak sebut la haula wala quwata illa billah. Lepas tu kita mengharapkan pahala banyak, contohnya masuk dalam kawasan pasar dengan sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan sebagainya kan. Tu pun kita mengharapkan pahala-pahala yang kita akan dapat beribu-ribu tu. Lepas sudah tu kita pergi solat di masjid, kita mengharapkan kita akan dapat 25 ataupun 27 darjat ketinggian tu pun kita harap. Duduk dalam masjid, kita pergi awal ke masjid, duduk dalam masjid pun Nabi kata, kamu duduk dalam masjid, kamu dapat pahala seperti mana dalam solat. Nabi kata, siapa yang masuk masjid, dia masuk masjid, nak solat jemaah tu, dia masuk masjid, dia masuk tu dia dapat pahala seperti solat tu. Kalau sejam solat, pahala sejam. Sejam ni lama baca solat, kita solat dalam sejam. Biasa orang solat sunat berapa minit kena 10 minit dah kan. 10 minit. Kalau teri-teri pun kalau buat tarawih pun tu pun ada rehat-rehat juga kan. Ni kita buat straight set. Seperti mana solat. Walaupun kita masuk dalam masjid tu kita tak solat tahiyatul masjid. Kalau kita solat tahiyatul masjid pula pahala ganda pula, pahala ganda tahiyatul masjid. Dalam hadis ada sebutnya, kalau kamu langkah kaki pergi kepada masjid, satu langkah diangkat satu darjat. Satu darjat tak kata satu pahala, satu darjat ketinggian. Pahala tu dapat 10. 10 dan 10 ni 10 hingga 700. 10 hingga 700 tu peringkat 1. Peringkat 2 tangguh. Jadi satu langkah dapat pahala satu. Dapat pahala dia tu pula naik satu darjat. Kemudian pula satu langkah lagi naik satu darjat. Dan setiap kali langkah naik satu darjat, diturunkan dosa, dihapuskan dosa. Akak satu darjat, diturunkan dosa. Dia akak satu darjat, diturunkan dosa. Sehinggalah kita sampai ke masjid. Bila sampai masjid, masuk saja ke dalam masjid, walaupun kita tak baca doa nak masuk masjid ke apa, kita masuk saja masjid. Masuk saja masjid itu, kita masuk tu supaya kita dapat pahala solat dah. Cuma dengan syaratnya jangan kita menyakitinya malaikat. Jangan menyakiti malaikat. Ataupun selain malaikat. Okeylah. Apa menyakiti yang paling besar dalam masjid ni? Dalam masjid ni kita menyakiti dengan buat perkara-perkara yang riuh hendak ke apa kan, ganggu orang lain. Tetapi dalam hadis tu ada sebut, selama mana dia tidak mari hadas. Hadas dia boleh dilakukan dalam masjidnya ketum. Tidak ketum. Tidak ketum, ketum faham kan? Tidak ketum dalam masjid. Tidak ketum dalam ketum. Dia sudah menyakitinya malaikat. Malaikat tak tahan bang pusing. Dia lagi. Jadi tak boleh. Dalam hadis ada sebut malaikat tu akan baca selama mana kita duduk situ,
malaikat akan baca selawat pada kita. Apa bacaan selawat dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, beri rahmat ke dia. Itu doa malaikat. Selama mana? Selama kita duduk situ. Selama mana kita duduk situ. Ni tak kira solat jemaah lagi ni. Duduk saja. Duduk saja bagus. Dengan cara kita berniat nak duduk tu tak apa pahala lah. Mesti haraplah hak ni. Masuk duduk tak tahu berapa. Kosong lah. Kosong. Kali kosong lah. Lalu kosong lah Ustaz. Hari ni baru dengar. Mana masuk tu kadang gitu. Bila masuk orang pun komat kita pun solat pun dah dapat 25 darjat. Bukan 25 pahala. Ramai orang kata 25 pahala. Bukan 25 pahala. 25 darjat, melebihinya darjat orang solat di pasar ataupun solat sore. Di pasar sore, solat di pasar sore diri, dan solat rumah sore diri. Orang yang solat satu orang sore diri ni, dia dapat pahala paling tinggi pun 700 pahala. Pahala sama ya, 10 hingga 700 dia akan dapat. Tapi satu darjat ya. Satu darjat. Dalam hadis kata dia akan dapat 25 darjat. Mana kali 25? Dalam hadis lain ada sebut 27 darjat. 27 darjat dia akan dapat. Dalam Bukhari ada ni hadis ni. Jadi tu kelebihan-kelebihan orang yang solat. Dan kita kena harapkan benda tu. Kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kita baca tu, Allah Taala akan hapuskan dosa kita walaupun banyak buih di lautan. Kita kena harap benda tu. Harap Allah Taala hapus dosa tu. Kena harap. Macam puasa bulan Ramadan kan ada hapus dosa sebelum apa semua. Kita kena harap doa. Kelebihan-kelebihan. Batu bila pergi ke masjid, pahala dia tu banyak sungguh. Nak kira macam mana? Nak kira kali 700 kali 25, lepas tu tak sekira hak kita duduk saja tu. Tak sekira lagi kita tahiyatul masjid, tak sekira lagi kita solat qabliyah ba'diyah tu. Tak sekira lagi tu, hak tu tak sekira. Ustaz, kalau imam masjid tu dia yang pengamal bid'ah. Ustaz, kita masih boleh Boleh. Kita akan jumpa hadis. Kesalahan dia melakukan bid'ah tu ditanggung oleh dia, tidak ditanggung oleh kita. Tidak pergi ke masjid itu lebih buruk lagi. Bagi lelaki lah. Bagi lelaki lah, cerita hukum tu hukum lelaki lah. Mana tak pergi ke masjid itu lebih buruk lagi. Tak pergi itu lebih buruk lagi. Walaupun sebab dalam hadis pun ada sebut dah, walaupun amir tu orang atau imam lah sini, imam tu orang jahat, ataupun imam tu melakukan kesalahan-kesalahan bid'ah dalam solat dia, kesalahan tu tak boleh dielak dah, ditanggung oleh dia saja, bukan ditanggung oleh kita. Kebaikan Nabi kata boleh kita, sama juga boleh kita, tapi keburukan dia seorang. Jadi bab ni benda kesalahan dia tu dia adalah tanggung. Ini kita akan jumpa hadis tentang Uthman. Hadis Uthman yang jelas, tak lama dah saja dekat dengan hadis tu. Mana dalam kitab ilmu tak silap. Jadi kesalahan-kesalahan dia ditanggung. Contohnya dalam hadis ada sebut solat lewat. Imam solat lewat. Solat jemaah dah, dia tu imam besar, tapi dia solat lewat. Nabi ajar, kamu nak tunggu pun boleh, kalau kita umum kamu solat. Tapi kalau kebetulan kamu tunggu tu dia datang kamu solat. Kalau tidak, kamu solat, kamu balik. Boleh buat gitu. Kesalahan dia ditanggung dia, bukan kita. Solat tu solat berjemaah dengan imam lain tak, kita solat sendiri. Kita tak boleh buat jemaah sebab jadi salah kita buat jadi imam di bawah kekuasaan orang. Tak boleh. Imam ada di situ, jangan kita buat. Tak boleh buat kecuali diizinkan oleh imam. Imam kata silakan naik jadi imam, tak apa. Tu pun digalakkan, kita kata tu imam lah naik.
Sebab dia hak selayaknya, sebab tu wilayah dia. Kursi tu bila kursi orang, kursi tu selayaknya dia duduk. Jangan tu. Kita tak boleh duduk di kuasa kursi dia, kita tak boleh duduk di atas tikar sejadah dia. Sebab dia tu dikhaskan oleh imam ya. Paki tu imam kita boleh duduk. Jadi orang paki khas dia. Tak boleh nak buat apa kita. Tu paki imam jangan kita duduk. Kita pun main masjid juga. Tak boleh gitu. Tempat dia khas dia. Nak buat kata. Itulah khas dia. Kita di dalam wilayah dia, kita kena ikut cara dia. Lepas tu kalau kesalahan dia buat, ditanggung dia. Kita. Kalau imam tak datang tadi, ramai-ramai ni semua kena solat sendiri. Kalau dia nak balik lah. Kalau nak balik, solat diri. Walaupun ramai. Ramai pun solat diri. Ketika tak jadi fitnah. Fitnah tu lebih berat lagi. Fitnah tu lebih berat lagi. Kalau ada satu orang naik imam, mana macam seolah-olah nak rampas kuasa dan sebagainya lah, macam-macam. Sebab kita duduk di dalam wilayah orang, kita kena solat sendiri lah. Dan seeloknya kita tak ajak berjemaah lah, kita tak ajak orang pun ikut sama. Dia masing-masing. Kita pergi, kita tiang mana-mana, bucu mana-mana, kita solat situ, lepas solat itu balik kita. Tapi kalau kita rasa kita selagi kita boleh duduk, kita tunggu. Dan sahabat-sahabat pun pernah tunggu sampai tengah malam kerana nak solat isyak. Sahabat pun pernah tunggu. Tapi kadang-kadang kalau ada zaman sahabat tu, bukan waktu isyak, dia waktu tak silap saya waktu zuhur ataupun waktu asar. Lewat pada waktu ni dia akan masuk pada waktu yang lain pula kan. Kalau isyak tak apalah, tengah malam pun masih lagi waktu isyak. Habis itu wabi qala hadatsana al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala haddatsani Amir ibn Sa'd an Sa'd ibn Abi Waqqas annahu akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta taj'al fi fami imra'atika. Ini hadis di mana bagi tahu tadi telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam sini dia ni dipanggil dianya Abu Yaman. Orang panggil dia Abu Yaman. Qala dia berkatanya Syu'aib telah menceritakan kepada kami, iaitu Syu'aib sini Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Qurashi. Ani Zuhri, daripada Zuhri sini Abu Bakar Muhammad bin Shihab. Abu Bakar tu panggilan dia, orang panggil dia Abu Bakar, kunyah dia lah panggil Abu Bakar, dan nama sebenar dia Muhammad bin Shihab. Ataupun kita panggil Ibnu Shihab lah dia ni. Sama orang sama. Qala haddatsani, telah menceritakan kepada akunya Amir bin Sa'd an Sa'd bin Abi Waqqas, daripada Sa'd bin Abi Waqqas. Gitu ya. Sa'd bin Abi Waqqas al-Madani. Sa'd bin Abi Waqqas ni dia salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga 10 orang. Mana berita gembira dia tu dapat masa di dunia lagi lah. Dia katanya macam mana? Mana hadis daripada orang-orang kini lagilah kukuh dia panggil. Mana hadis tu lebih kukuh daripada satu orang sahabat, bukan satu seorang sahabat biasa. Mana sahabat besar. Sahabat yang sudah dijanjikan kepada dia ni ahli syurga. Annahu akhbarahu, sungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini beritahu pada dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkatanya, innaka lan tunfiqan nafaqatan, sungguhnya engkau tidaknya menderma memberi pemberian sebarang pemberian. Nafkah ni pemberian, segala pemberian yang kita beri, tabtaghi biha wajh Allah, yang kamu mengharapkan wajah Allah. Ni dipanggil mengharapkan wajah Allah Taala, yang dia naknya nak kerana Allah. Nak situ kerana Allah. Iaitu kalau kita ambil ihtisab, dengan makna ihtisab,
Nak tu kerana apa yang Allah Ta'ala nak beri. Kita pun tertarik. Dengan tertarik tu jadi kita nak sungguh tu kita mengharapkan apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Lillahi Ta'ala. Mengharapkan pahala yang kita dapat. Ni kadang-kadang benda-benda yang kita tak tahu pahala apa kita akan dapat, tapi kita mengharapkan pahala. Kita tahu dapat pahala, tapi kita tak ingatlah pahala apa yang kita akan dapat tu. Kadang-kadang kita tahu benda ni sunnah, benda tu dapat pahala, tapi pahala macam mana kita tak ingat, tak tahu kadang-kadang. Benda-benda gitu. Terlupa macam mana. Maka kita pun mengharapkan apa? Allah. Apa Allah Ta'ala nak bagi tak timu semua. Aku agak benar lah apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Illa mereka jika dia menginfakkan itu, tidaknya dia menginfakkan itu kerana mengharapkan wajah Allah Ta'ala, melainkannya pastinya akan dapatnya pada dianya ujirta kamu sini. Mana kamu akan diberi balasan. Tidaknya yang kamu infakkan, yang kamu dermakan, yang kamu berinya pada siapa-siapa, tak kira siapa ni. Tadi pada isteri saja kan. Macam ni tak kira pada isteri ke, pada anak ke, pada siapa-siapa saja bawah tanggungan kita ke, ataupun orang yang bukan bawah tanggungan kita ke, yang kita dermakan pada dia. Kita harap situ harap pada wajah Allah. Harapkan, kita harapkan wajah Allah Ta'ala. Mereka yang kita akan dapatnya apa? Ujirta, kamu akan diberi balasan. Kamu akan diberi balasan atas perkara infak yang kamu infakkan itu, derma pemberian yang kamu berikan itu, sehingga hatta ma taj'alu fi fami mar'atika, apa yang kamu suap masuk ke dalam mulutnya isteri engkau, kamu pun dapat pahala. Benda tu pun yang kamu dapat pahala. Dia bukan isteri saja, pada hamba sahaya kita yang khidmat kita, yang masak kita, kita pun ambil makanan, kita suap ke dia. Itu pun dapat. Untuk lelaki je ke Ustaz? Cara Ustaz. Kalau anak kepada ibu dia Sama ya. Dia benda ni dia panggil, sebut kata lelaki sebenarnya kali dia panggil ala sabil ghad ni, dia panggil mengikut kebiasaan, diguna pakai dari segi bahasanya lelaki. Sebab tu kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Beriman amanu tu kalau kita tengok amanu tu orang lelaki, wahai orang-orang lelaki yang beriman. Tapi maksud dia bukan orang lelaki, pakai orang lelaki dan juga perempuan. Dia maksud dia tu sebenarnya kali diguna nama lelaki kerana sesuainya lelaki lah yang utama kan. Sebab perempuan tinggi, walaupun dia tinggi mana sekalipun, dia tetap berbeza lelaki. Keping dia tu, binti dia tu mesti lelaki juga. Tinggi mana pun dia binti lelaki. Mana binti ayah dia, tak akan jadi binti mak dia, dia akan binti ayah dia. Jadi sebab itulah dipanggil keturunan ni mesti lelaki. Sebab itulah kalau harta pusaka pun utamanya lelaki. Kalau ada lelaki tu kadang-kadang boleh menyebabkan orang lain tersekat daripada mendapat harta pusaka. Adanya ayah menyebabkan orang lain dapat tersekatnya harta pusaka. Adanya anak lelaki boleh menyebabkan tersekatnya harta pusaka kepada orang-orang lain. Kerana siapa? Kerana lelaki tu. Lepas tu yang menanggung pun lelaki juga. Contohnya bila kena bayar dia, kena bayar pempasan kerana kesilapan keluarga, kesilapan ahli waris, ditanggung oleh lelaki juga. Dia kena tanggung. Orang perempuan yang buat, orang lelaki terpaksa tanggung. Kalau kena bayar 100 ekor unta, orang lelaki kena bayar. Bukan orang perempuan yang kena bayar, orang lelaki kena bayar. Maka banyak ditanggung ni, kebiasaan dalam agama ni ditanggungnya oleh lelaki. Kerana sebab itulah biasa diguna pakainya dari segi bahasa orang lelaki lah. Dan ini dengan makna umum lah, mana tak kira lelaki ataupun siapa. Kita tadi ada beritahu ni contoh saja. Hatta ma taj'ala fi fami imra'atika, situ contoh saja. Contohnya kamu menyuap makanan ke dalam mulutnya isteri kamu.
Dan sebaliknya lah. Bab yang seterusnya, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah lillahi wa lirasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi. Wa qaulihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulihi. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ismail qala hadatsani Qais ibn Abi Hazim an Jarir ibn Abdullah al-Bajali qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Wa bi qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad ibn Ilaqah qala sami'tu Jarir ibn Abdullah yawma mata al-Mughirah ibn Syu'bah qama fahamidallaha wa athna alayhi wa qala alaykum bittiqa'illahi wahdah la syarika lahu wal waqari was sakinah hatta ya'tiyakum amirun fa innama ya'tikum al-an thumma qala ista'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul 'afwa thumma qala amma ba'du fa inni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyuka 'ala al-islam fa syarata 'alayya wan nusha li kulli muslim fa bay'atuhu 'ala hadha wa rabbi hadzal masjid inni lanasihul lakum thumma astaghfara wa nazala. Bab yang ke-42 di sini nak terang tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut ad-dinun nasihah. Agama din ini ataupun Islam ini adalah an-nasihah. Nasihat ni makna apa? Nasihat. Nasihat makna apa nasihat? Nasihat kalau bahasa Melayu kita beri nasihat lah maknanya kan. Bahasa Arabnya nasihat ni dengan makna dia tapis. Tapis. Itu menapis segala benda kotoran, menapis yang ada bawah dia tu dipanggil nasihat. Mana kita tapis benda-benda yang kotor, seumpama madu, kita tapis buat kotoran-kotoran yang ada pada madu masa kita perah dia tu. Dia tinggalnya madu tulis saja. Apa-apa dia, sarai-sarai dia ke ada anak-anak anak-anak lebah ke apa tu kita buat semua sekali. Dia tinggalnya hanya madu saja. Maka perbuatan ini dipanggil nasihat. Perbuatan ini dipanggil nasihat. Dan begitu juga nasihat satu lagi dengan makna menampal. Menampal. Menampal maknanya kalau ada tayar bocor kita tampal tayar. Kalau ada baju tu terkoyak kita pun tampal baju tu supaya tak terkoyak kan. Mana kita tampal balik yang terkoyak. Jadi ni juga dipanggil nasihat. Jadi mudahlah nak faham kan? Tu makna dia ya. Jadi nasihat ni maknanya kita menghalusi ataupun memurnikan satu perkara. Ataupun kita membaiki satu perkara. Kita membaiki satu perkara. Contohnya yang rosak kita baiki, yang ada tercarik kita jahit, yang berlubang kita tapung, kita tampal. Jadi ini adalah dipanggil nasihat. Perbuatan itu kita panggil nasihat. Maka nasihat ni lah kita dalam hidup kita mesti ada nasihat. Mesti dalam hidup kita mesti tapisnya segala ilmu yang kita dapat. Ilmu ni banyak kita dapat dalam hidup kita. Berapa kali kita telinga kita mendengar sebarang ilmu. Tak kira ilmu masa kita bercakap kedai kopi, ilmu masa kita dengar di televisyen ke, masa mana-mana kita jumpa orang ke, macam-macam ilmu yang kita dapat. Dengan mata kita tengok pun dapat ilmu. Dan ilmu tu semua sekali tu ilmu, tapi ilmu tu kena tapis. Tapisnya hak boleh kita terima pakainya yang baik je. Bukannya segala ilmu tu dah, bukan segala jenis ilmu. Segala ilmu yang kita tahu tu semua kita nak pakai. Ilmu yang karut pun kita nak pakai, tak boleh. Mana ilmu yang betul saja, yang baik saja yang kita guna pakai. Balik yang sini pada ceritanya sini ad-dinun nasihat. Jadi din sini iaitu agama Islam ni dia ni bentuk
menampal, dia betul membaiki, dia betul nak tapis. Tapis amalan kita, diri kita ni daripada buat benda-benda yang tidaknya ya Allah Ta'ala tegur, ya Allah Ta'ala larang. Tak. Ya, jadi yang kita buatnya benda-benda yang murni saja, benda-benda yang betul tulus ikhlas saja, iaitu lillahi, untuk Allah. Nasihat sini untuk Allah. Mana apa saja yang ada kaitan dengan Allah Ta'ala mestinya kena tulus ikhlas. Mana tulus ikhlasnya kerana Allah Ta'ala. Wali rasulihi, dan juga tulus ikhlasnya kita buat terhadapnya Rasulullah. Maknanya apa ilmu yang mari daripada Rasulullah tu kita ambil. Kita ambil semua. Dan kita melaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan juga rasa amanah daripada ilmu yang Nabi sampaikan kepada kita, yang sampai ilmu itu pada kita. Maka apa yang tak betul pada diri kita, kita tampal. Yang tak betul tu, yang rosak tu, yang kita boleh baiki, kita baiki. Ataupun kalau tak boleh baiki dah, kita buat tu. Mana dengan tapis. Yang boleh kita baiki sikit-sikit sebanyak tu, kita baiki. Yang mana tak boleh baiki, yang mana sudah rosak teruk dah, kita buat tu. Amalan-amalan yang karut tu kita buat. Inilah dipanggil nasihat untuk Allah dan juga untuk Rasul. Wali a'immatil muslimin, dan juga kepada imam-imam kaum muslimin. Mana ketua-ketua kaum muslimin. Ketua-ketua kaum muslimin pun kita kena ada nasihat. Nasihat sini kalau berpihak pada kitanya, atas diri kita pula, kita kena taat pada mereka. Kita kena taat pada mereka. Manakala tugas kita pula menasihat mereka dari segi kita menampal keburukan-keburukan yang mereka tu buat. Mana kesalahan-kesalahan yang mereka buat tu kita cuba baiki. Hak tak molek tu kita buat. Kita ambil yang bagus-bagus saja. Dan kita cubanya supaya dia tu jadi baik. Supaya dia tu dapat jadi baik. Mana ketua-ketua kita ni jadi orang yang baik-baik kerana kita dapat baikinya dia. Dan bila sebut kata ketua, dia mesti ada dua belah pihak. Kita pun kena baiki, dia pun kita perlu cuba baiki. Wa amatihim, dan juga orang awam keseluruhan. Orang awam keseluruhan pun begitulah juga. Kita saling baiki membaiki. Benda yang tak betul yang kita buat pun kita saling suruhnya orang itu buat satu. Yang tak betul tu pakat-pakat buat. Yang ambilnya benda-benda yang betul-betulnya hak mari daripada Allah Ta'ala yang betul. Taat pada Allah Ta'ala saja. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang disebutnya idza nasahu lillahi wa rasulih. Bila mereka tu betul-betulnya bernasihatnya lillahi wa rasulihi, untuk Allah Ta'ala dan juga Rasul. Maksudnya sini kerana Allah Ta'ala dan Rasul dengan beriman dan juga taat. Jadi nasahu lillahi wa rasulihi, mereka bernasihat untuk Allah dan Rasul. Sini maksud dia mereka itu membaiki diri dia dengan cara beriman dan juga taat pada Allah Ta'ala dan juga Rasul. Habis itu dia telah menceritakan kepada kami yang katanya Al-Bukhari Musaddad telah menceritakan kepada kami yang Musaddad Ibnu Musarhad qala, dia berkatanya Qala, dia berkatanya haddatsana Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya situ Yahya bin Sa'id Al-Qattan an Ismail, daripada Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali, itu tabi'in. Qala, dia berkatanya haddatsani, telah menceritakan kepada aku Qais bin Abi Hazim an Jarir, daripada Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-Bajali kat sini.
Qala, dia berkatanya, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernahnya berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat di sini menyatakan persaksian, menyatakan pengakuan, bentuk aku janji di sini. Berbaiat di mana kita menyebut aku janji untuk setia dan juga taat, untuk setia dan taat. Iaitu baiat ni menyebut kesetiaan kita. Baiat ni mana kita menyebut, kita mengakad kesetiaan kita tu kepada orang yang kita baiatkan. Jadi sininya aku berbaiat, menyatakan kesetiaan aku ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setianya aku ni untuk iqamis salat, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan juga nak menunaikan zakat, wa nushi li kulli muslim, dan juga beri nasihat kepada setiap orang Islam. Mana memberi nasihat, mana membaikinya, menapisnya benda-benda yang karut daripada orang-orang Islam semua sekali. Mana kita membantunya orang ramai dengan memberi nasihat-nasihat yang bagus. Sebab nasihat ni kita akan ambil yang baik ya. Kita buat semua apa-apa yang rosak apa semua kita cuba buat daripada masyarakat. Jadi sinilah bai'atnya betul mana sumpah setianya Jarir bin Abdullah ni. Ustaz, kalau tak baiat pun memang kena solat, kena Bila buat gitu sebenarnya kali kita dapat pengakuan ni lebih kuat lagi. Sebab pengakuan ni seperti mana kita berjanji benda ya, memang kita kena buat, kita berjanji pula nak buat. Maka sini kita menyatakan kesetiaan. Bila kesetiaan ni, hati pengetua ni, mana satu orang amir ni, ketua ni, dia akan jadi makin kuat, dia akan rasa makin kuat, makin kukuh, kerana adanya pengikut-pengikut yang setia. Jadi peranan sahabat ni sebenarnya kali dia mentasjid, dipanggil tasjid. Dia memperkasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperkasakan. Dia memperkasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara baiat. Dengan cara baiat. Jadi dia baiat tu sebenarnya kali nak suruhnya Nabi itu jadi kuat. Kuatnya kerana ada orang bawah ni sanggup bermati-mati kerana dia. Nak membela dia. Maka bila adanya sumpah setia gini ni penting supaya amir tu jadi kuat. Dan biasanya yang baiat ni sama dia ketua-ketua, pembesar-pembesar yang baiat. Sebab pembesar ni lah yang beri kesannya. Kalau orang biasa gini tak beri kesan sangat, tapi kalau ramai Qordani saja pakat buat tu, mana boleh beri kesan lah, kerana ada yang mana ada ni. Tapi yang paling beri kesannya ketua-ketua. Jadi kalau ramai sangat, ketua-ketua lah sebagai wakil baiat untuk semua sekali. Jadi cukupnya satu orang wakil, mewakilinya 1000 orang, mewakilinya satu kampung, mewakilinya satu kabilah untuk baiat. Habis itu dari hadis yang sama kita akan cuba banyak. Wa bihi qala hadatsana Abu Nu'man, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari-nya. Sampai kepada Bukhari-nya, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man. Abu Nu'man sini dia Muhammad bin Al-Fadl Al-Sadusi. Sadusi. Qala, dia berkatanya hadatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah Al-Yashkuri. An Ziyad, daripada Ziyad bin Ilaqah. Ziyad bin Ilaqah bin Malik Al-Tha'labi. Qala, dia berkatanya sami'atu Jarir ibn Abdullah, aku mendengarnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang sama dengan atas.
Iaitu aku mendengarnya Jarir, makna Jarir berkatanya masa mana? Iaitu yauma matal Mughirah, pada hari yang mana matinya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Masa tu meninggalnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Matinya dia tu masa tu menjadi gubernur lah. Masa tu dia jadi gubernur. Jadi Gubernur Kufah. Dia mati. Qama, jadi Jarir bangunnya, fahaminallah wa asna alaihi, dia pun memuji Allah Ta'ala dan juga menyanjung Allah Ta'ala. Mana menjunjung tingginya Allah Ta'ala lah. Memuji Allah Ta'ala dan juga menyanjungnya Allah Ta'ala. Maksudnya memuji Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang ketinggian, dan juga menyanjung Allah Ta'ala dengan menafikan sifat-sifat yang rendah. Itu makna asna alaihi lah. Wa qala, dia berkatanya dia, alaikum bittiqa'illah, bittiqa'illah, bittiqa'illahi wahdah. Apa makna ittiqa? Itu takwa. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala secara tunggal. Secara tunggal, maksudnya kamu hendaklah jaga mentauhidkan Allah Ta'ala. Kamu kena jaga diri kamu, kena mentauhidkan Allah Ta'ala, iaitu la syarika lahu, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Wal waqari was sakinah, dan hendaklah kamunya lembut, sopan, was sakinah, dan juga tenang dengan berita-berita yang datang, berita-berita ni, berita kematian dan sebagainya ni. Hatta ya'atiyakum amirun, sehinggalah datangnya kepada kamunya amir lain sebagai pengganti, ketua lain, gubernur lainnya hak selain pada Al-Mughirah bin Syu'bah yang sudah meninggal. Fa innama ya'tikumul an, maka sekarangnya sudah datangnya kepada kamunya amir itu. Amir yang nak datang itu sudah datang dah. Yang mati sudah pergi, dan sekarang ni mari amir yang baru. Summa qala, kemudian dia kata yang baru situ tu, ada dua pendapat. Satu yang kata anak kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tapi pendapat yang masyhurnya sebenarnya kali Jarir bin Abdillah. Gubernur yang seterusnya adalah Jarir bin Abdillah. Dia sendiri dah ni. Sebab tu dia bangun khutbah ni. Summa qala, kemudian dia berkatanya, Jarir bin Abdillah ni kata, ista'fu li amirikum, hendaklah kamu minta kepada Allah Ta'ala supaya mengampuninya, memaafkan dosa amir kamu itu yang sudah mati tu. Minta Allah Ta'ala pun dosa dia. Boleh minta dah. Kenapa? Fa innahu kana yuhibbul afwa, dia amir kamu yang sudah mati itu, dia ni orang yang sangat suka memaaf. Rakyat-rakyat dia, rakyat jelata dia yang buat jahat ke dia pun dia mudah maafkan. Kesalahan-kesalahan orang ni dia mudah maafkan. Maka kamu selayaknya memaafkan dia juga. Ni sebenarnya kali bukanlah nak kata dia tu jahat. Sebenarnya kalinya biasanya kalau orang tu jadi ketua, macam-macam fitnah ada. Bila dia jadi ketua, biasalah anak-anak buah ni ada yang memfitnah dia. Bila memfitnah dia tu, cara untuk mengubah daripada duduk sentiasa duk kata benda-benda yang buruk, maka dengan cara minta ampun. Bila minta ampun tu dapat menepis. Kalau dia salah sungguh, kita minta ampun pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia, selesai. Tak payah duk ungkit-ungkit lagi, dia sudah mati dah. Mana nak suruh tutup kes, cukup dah lagi kita sebut cerita-cerita dia, cerita mengupak kata dia, fitnah terhadap dia. Kalau betul mengupak, kalau kalau salah tu, benda berita tu kita sebar benda salah tu, makna fitnah kan.
Jadi kita berhenti semua sekali itu. Fa innahu kana yuhibbul afwa, kerana dia ni suka memaaf. Okey. Thumma qala, kemudian Jarir bin Abdullah katanya, amma ba'du, dia berkatanya amma ba'du, maka selepas padanya nak wayaknya apa? Fa inni ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku pernahnya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkatanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubayyuka 'alal Islam, aku nak baiatnya kamu nak taat setia dengan Islam, di atas Islam, dan taat setia atas Islam. Fasyarata alayya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan syarat kepada aku, iaitu wan nusha likulli muslim, iaitu menetapkan syarat itu suruh supaya menasihati kepada setiap orang muslim. Fabay'atuhu ala hadha, maka aku berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang aku baiatnya ini, nasihat kepada setiap orang muslim. Wa rabbi hadzal masjid, dan deminya Rabb, deminya Rabb, Tuhan yang berkuasa atas ini masjid, berkuasa terhadap ini masjid. Maknanya sini Tuhan masjid ni, Tuhan masjid ni, sebab setiap masjid ni adalah Baitullah, setiap masjid adalah rumah-rumah Allah. Jadi deminya Rabb yang berkuasa atas masjid, bukan demi masjid. Kita tak boleh bersumpah demi masjid kalau demi masjid syirik. Kena ingatlah tu. Aku bersumpah demi Kaabah, aku pernah bersumpah demi masjid, tu jadi syirik. Kita kena bersumpahnya paling kurang pun kita bersumpah demi Tuhan Kaabah kau. Itu tak apa. Jangan bersumpah demi Kaabah, demi Tuhan Kaabah. Itu baru betul. Jadi dia bersumpah ni cara betul ni sahabat ni. Inni lanasihun, mana dia nak katanya aku bersumpahnya dengan ini masjid. Aku bersumpahnya dengan ini masjid, dengan Rabbnya ini masjid. Inni lanasihun lakum, sungguhnya aku sudah menasihati kamu dah ni sekarang. Thumma astaghfara, kemudian dia pun minta ampun. Kemudian dia sebut istighfar, mana dia sebut astagfirullah. Wa nazala, kemudian dia pun turun. Turun situ, mana turun? Dari atas mimbar. Habis itu dulu. Allah a'lam bissawab. Ya. Habis dah. Sambung makan. Sambung. Boleh dah, boleh dah. Boleh dah, tapi